Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama lagi di dalam majlis ilmu. Kita menelusuri dan meneruskan bacaan dan pembelajaran kita tentang Al-Adhkar di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hari ini kita masuk ke muka surat 108, muka surat 108 cetakan Al-Hidayah, pada bab menyatakan zikir ketika bangun daripada rukuk, bangun daripada rukuk dan i'tidal dan bacaan pada i'tidal. Maksudnya zikir-zikir yang kita buat semasa pergerakan kita bangun daripada rukuk. Sebab kita bangun daripada rukuk, kita tak sebut Allahu Akbar, kita tak bertakbir, tetapi kita ada bacaan lain yang kita semua dah tahu. Cuma ada bacaan-bacaan dan zikir-zikir lain yang kita perlu juga tahu untuk meningkatkan lagi mutu solat kita, kekhusyukan kita dan orang kata kita memperbaiki lagi dan memperelokkan lagi solat kita dengan zikir-zikir dan bacaan-bacaan doa yang disampaikan dan ditinggalkan sebagai nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku', bab pada menyatakan mengangkat kepala daripada rukuk. Kalau tengok bab dekat sini dia kata bangun daripada rukuk, tapi kalau ikut terjemahan setengah kitab diletakkan sebagai bab, dia kata mengangkat je kepala daripada rukuk itu dah bermula dah bacaan itu dah boleh dah baca, ataupun dah boleh dah mula untuk kita berzikir dengan zikir yang akan kita pelajari nanti insya-Allah. Wa fi i'tidalihi, i'tidal ini duduk tegak yang kalau kita belajar dari segi fiqh, pada ketika itu juga ada tamakninah. Tamakninah ni ada dalam beberapa rukun. Mungkin ramai jemaah-jemaah dah faham dan dah belajar tentang sujud itu kena ada tamakninah, kena tetap sujudnya. Rukuknya kena tetap rukuknya, berdiri kena tetap berdirinya. Dia tak boleh macam menyentuh dan macam-macam melantun, tak boleh. Bila kita rukuk kena rukuk. Walaupun kita baca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim itu cepat, tetapi dia tak boleh tak tetap. Dia kena tetap kedudukan kemudian bangun. Cuma kita tak menyentuh banyak tentang isu fiqh di dalam solat. Kita banyak fokus kepada isu zikir dan bacaan-bacaan doa. Tetapi sentuh sedikit sebagai peringatan supaya solat kita itu tergolong dalam solat-solat yang menepati syariat, menepati bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita solat. As-sunnatu ay yaqul halata raf'ihi sami'allahu liman hamidah walau qala man hamidallahu sami'a lahu jaza. Okey. Dia kata sunnahnya adalah kita bangun, angkat kepala daripada rukuk itu, kita baca apa? Kita baca sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Maknanya apa? Sebelum ni kita baca sami'allahu liman hamidah, kita faham tak apa yang kita baca? Kita kena tahu bahawa sami'allahu liman hamidah itu membawa makna bahawa Allah Subhanahu wa taala mendengar bagi sesiapa sahaja yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu jaza. Kalau siapa yang kata, dia tak kata sami'allahu liman hamidah, tapi dia kata hamidallahu sami'a lahu. Man hamidallaha sami'a lahu. Tapi benda kita tak dengar dan kita jarang dengar, tetapi ulama berbahas tentang konteks apa yang kita baca daripada bangun daripada rukuk itu, maka kita baca sami'allahu liman hamidah sah. Tidak ada masalah. Yang tu yang sunnah. Tetapi kalaulah ada orang dia menyebut, mungkin orang Arab yang mungkin dia terlupa nak sebut frasa sami'allahu liman hamidah, tetapi dia
dia ingat bahawa Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya, maka dia olah ayat sendiri. Contohnya dia kata, dia terolah ayat sendiri, hamidallaha sami'alahu, man hamidallaha sami'alahu. Sesiapa memuji Allah, maka Allah maha mendengar segala pujian yang dipuji bagi. Maka ulama kata boleh, harus, tetapi dari bila ulama kata harus, tetapi kita tidak boleh membiasakan menyebut perkara yang tidak datang daripada sunnah, kecuali dalam keadaan kita tersilap lah. Kita tersilap, kita kata man hamidallaha sami'alahu. Boleh, tetapi itu bukan sunnah yang diajarkan kepada kita. Ini dari segi hukum. Takut yang ada yang kata tidak sah ke apa ke, dia tidak berkaitan dengan tidak sah solat dan sebagainya. Nassa alaihi Syafi'i fil Imam Syafi'i ada sebutlah perkara ni di dalam kitab dia, kitab Al-Um. Imam Syafi'i ada 1-2 kitab yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, Al-Um dan Al-Risalah. Kitab hadis dia Musnad Asy-Syafi'i. Okey. Fa idza stawa qa'iman qala, bila dah tetap je berdiri, bila dah tetap je berdiri, masa bangun tadi kita kata sami Allahu liman hamidah. Bila tetap je berdiri, kita kata apa? Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Maka ini doa yang sebenarnya panjang, tapi saya rasa dan saya yakin ada di kalangan jemaah-jemaah kita dah mula membaca ayat ni sejak orang kata apa, beberapa ketika yang lalu selepas mengetahui. Tetapi bagi siapa-siapa yang baru hari ini tahu bahawa sebenarnya bacaan dalam i'tidal tu panjang lagi sebenarnya daripada apa yang kita baca. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu paling minima. Itu paling minima untuk kita mengikut sunnah. Tetapi ada bacaan lain yang lebih panjang. Okey, kita terjemah sikit supaya kita faham. Bila kita baca, kita faham apa yang kita bercakap dengan Allah SWT, apa yang sepatutnya ada dalam hati kita untuk kekhusyukan solat kita. Kita kata Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, bagi engkaulah segala pujian, hamdan tayyiban, puji-pujian yang baik-baik, yang penuh keberkatan, yang layak bagimu ya Allah. Fihi mil'as samawati wa mil'al ard. Okey, padanya seluruh isi langit dan seluruh isi yang memenuhi langit dan bumi, memenuhi langit dan bumi. Wa mil'a ma bainahuma, dan semua benda yang yakni segala pujian yang memenuhi apa di antara langit dan bumi. Dan mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ataupun apa segala perkara yang memenuhi apa yang engkau mahukan selain daripada itu. Itu hak Allah SWT yang memiliki segala pujian. Ahlus thana'i wal majd, yang zat Allah Subhanahu wa taala yang layak memiliki dan layak dipuji dan dipuja. Ahaqqu ma qala al-'abd, ahaqqu ma qala al-'abd, lebih yang maha berhak, zat yang maha berhak untuk apa sahaja yang dipuji, yang dipuja oleh hamba-hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kami semua ni bagi engkau ya Allah adalah hamba, bukan lain daripada itu, hamba sahaja. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menghalang kalau kamu nak bagikan sesuatu kepada kami. Maksudnya kita kena faham dan akidah kita kena ada ketika kita baca doa ini, bahawa tidak ada siapa satu zat pun yang mampu menghalang kalau Allah nak memberi pemberiannya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satu zat pun ataupun tidak ada satu pihak pun, tak ada satu makhluk pun yang mampu untuk memberi dengan apa yang engkau telah halang pemberiannya. Maksudnya taklah siapa pun dalam dunia ni boleh halang apa yang Allah nak bagi, tak boleh nak bagi kalau Allah nak halang
pemberian itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang tidak ada pula yang boleh memberi manfaat tentang suatu perkara pun selain daripada kamu lah yang memberi izin ke atas sesuatu perkara yang tersebut ataupun yang datang manfaat ataupun tidak, yang berlaku, yang diizinkan oleh Allah SWT yang berlaku kepada hamba-hamba ni. Kita kena faham perkara ni supaya bila kita baca, akidahnya di situ, pergantungan kita di situ, bahawa dengan itu kita harapkan kita lebih rapat dengan Allah SWT sebagai hamba, lebih tawaduk, lebih tazallul, lebih rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa segala benda yang ada atas muka bumi ni dengan izin, dengan kita punya usaha sendiri, kecuali dengan izin Allah SWT. Walaupun secara hukum adatnya kita berusaha, tetapi segala perkara itu adalah izin Allah SWT, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu lebih kurang isi kandungan terjemahan yang lebih nampak ayat bukunya. Boleh tengoklah dekat kitab Hidayah. Saya terjemah itu supaya kita sama-sama faham konteksnya, supaya kita rapatkan diri kita dengan Allah Taala bila kita berdoa. Sebab kita berdoa, kita kena faham. Kalau kita berdoa kita tak faham, mungkin itu kurang sampai dan kurang kesannya kepada diri kita. Kita ni bila kita berdoa, kita dapat, kalau kita berdoa dan kita tak faham, kita dapat apa yang kita doa, baru kita yakin, baru kita rasa rapat dengan Tuhan mungkin. Tetapi kalau kita doa, kalau kita tak dapat, kalau kita doa, saya letak satu keadaan. Kalau kita doa tetapi kita tak faham apa yang kita doa dalam bahasa Arab itu, kita dapat baru kita rasa macam kita rapat. Kita dapat benda yang kita doa, baru kita rasa kita yakin, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita dapat. Kalau kita tidak dapat daripada doa yang kita baca dalam bahasa Arab dan kita tidak faham itu, mungkin kita rasa mungkin jauh. Mungkin juga itu yang selalu keluar daripada mulut para hamba yang selalu kata, dah doa banyak tetapi Allah tidak makbulkan. Kenapa Allah tidak makbulkan lagi? Persoalan-persoalan ini kadang-kadang hadir sebab kita tidak faham apa yang kita doa. Kalau kita doa dan kita faham apa yang kita doa, kalau kita dapat, ia lebih menambahkan lagi apa yang keyakinan kita kepada Allah SWT. Kalau kita tidak dapat, kita sebenarnya dah menyerah diri kepada Allah SWT, kita dah cukup bertawakal kepada Allah SWT, kita reda dengan apa yang Allah SWT takdirkan kepada kita dalam doa kita yang kita baca dan kita faham, maka kita dapat makin menambahkan lagi iman kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Kalau kita tak dapat pun, kita teruskan dengan kesabaran, dan dengan itu juga bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab pentingnya doa itu kita faham. Itu sebab bila kita minta apa-apa dalam bahasa Melayu pun, kita kena faham apa yang kita minta. Kita buat cover letter, kita buat surat memohon itu dan mohon ini kepada mana-mana individu ataupun jabatan, kita kena faham isi surat. Kalau orang lain yang buat surat untuk kita, kita sign sahaja dan surat itu dihantarkan, kalau jadi apa-apa masalah, kita nak jawab pun susah sebab kita tak faham apa yang kita minta. Kita tak faham pun apa isi surat kita. Kalau kita tak dapat dipenuhi permintaan kita sebagaimana yang dalam isi surat tu, yang kita tak faham pun isi surat tu, kita akan cepat marah. Kita akan cepat melenting dan sebagainya. Maka ini konteks dan ini moralnya kenapa kita kena faham doa yang kita doa dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد وفي رواية ولك الحمد وبالواو وكلاهما حسن وروينا مثله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة. Kami riwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Abu Hurairah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata sami Allahu liman hamidah, bila mana dia
mengangkat sulb. Sulb ni belakang lah, maksudnya dari atas kepala, belakang kepala ni, tulang belakang ni kan dia sambung sampai ke atas sikit, ke belakang sikit daripada tengkorak, ini sulb, sampai ke belakang. Jadi proses mengangkat badan kita daripada rukuk tu sebenarnya kita menekan ataupun kita push, kita menolak tulang belakang kita dengan otot-otot yang ada ni ke atas. Itu dia nak kata yarfa'u sulbahu. Dia ada yang sebut ada yang disebut yarfa'u ra'sahu, macam Imam Nawawi sebut tadi tu. Dia kata apa? Dia kata rafa'a ra'sahu, bila seorang itu angkat kepala dia. Tapi dalam hadis Nabi Abu Hurairah dia kata hina yarfa'u sulbahu minar ruku', bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat belakang dia, tulang belakang dia mengangkat daripada rukuk, bangun daripada rukuk. Kemudian Nabi kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Masa dia angkat tu, masa dia bergerak bangun tu, Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Kemudian bila dia berdiri, dia tetap berdiri dalam keadaan apa? Dalam keadaan i'tidal. Dia kata Rabbana lakal hamd. Ya Tuhan kami, bagimu segala pujian. Dan dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat satu lagi dia kata walakal hamd. Dia tak kata Rabbana lakal hamd, dia kata walakal hamd. Maksudnya Sami Allahu liman hamidah walakal hamd. Boleh juga? Boleh. Boleh tak? Boleh kita baca macam tu. Sama ada kita nak baca Rabbana lakal hamd ataupun walakal hamd, boleh juga. Dengan waw, Rabbana walakal hamd. Maksudnya Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Ada dua. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Ada waw. Kilahuma hasan. Dua-dua tu boleh, dua-dua tu bagus, dan kami meriwayatkan seperti itu juga di dalam sahihain daripada jamaah minas sahabah. Bila kata jamaah minas sahabah, hadis ini hampir kepada mutawatir. Sebab ramai di kalangan sahabat meriwayatkan perkara yang sama, lafaz yang sama, makna yang sama. Okey. Sebenarnya makna Sami Allahu liman hamidah tadi tu, kalau ikut terjemahan wording translation macam itulah, tetapi kalau ikut majaz ataupun kalau ikut makna yang diinginkan di dalam perkataan Sami Allahu liman hamidah itu adalah ya Allah, ya Tuhanku, terimalah daripadanya puji-pujian, dan bagilah pahala daripada pujian-pujian yang diletakkan dan dipanjatkan kepadamu ya Allah. Itu konteks bacaan Sami Allahu liman hamidah. Kita bukan bagi statement sebenarnya, tetapi kita nak sebenarnya Allah SWT terima apa yang kita puji kepadanya. Warawaina fi sahih Muslim, dan kami juga meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Ali dan Ibni Abi Aufa. Maksudnya ada dua orang perawi yang meriwayatkan daripada Ali dan juga Ibni Abi Aufa. Hadis kita akan baca ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini bacaan lain yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Ali dan Ibni Abi Aufa. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun, rafa'a ra'sahu, tapi rafa'a salbahu. Ini rafa'a ra'sahu, bila dia angkat kepala dia kata Sami Allahu liman hamidah rabb. Terus je. Dia tak tunggu, maksudnya tak tunggu tetap dulu baru sebut Rabbana lakal hamd. Tengok hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua ni tidak meletakkan gap ataupun tidak memisahkan di antara bacaan semasa pergerakan dan juga bacaan ketika berdiri. Dalam hadis ini dia kata bila angkat je kepala, Nabi terus baca Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardu wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka dekat sini kalau kita tengok hadis ni, kalau orang tanya boleh tak dia terus je baca, boleh, tak ada masalah, sebab dalam hadis ni macam tu. Maksudnya bila angkat je kepala terus saja baca sampailah di kedudukan yang i'tidal. Sampailah kedudukan i'tidal bagi kita yang solat. Ada soalan ke? Okey, kejap. Okey, setakat ni tak ada soalan, alhamdulillah. Okey. Boleh faham maksudnya hadis ini kita faham bahawa tidak ada
pengasingan, maksudnya boleh baca terus. Sama ada kita nak ikut yang ni ataupun ikut hadis yang tadi, boleh juga kedua-duanya sahih. Maksudnya kita baca sami Allahu liman hamidah, maksudnya mungkin kita sebut sami Allahu liman hamidah tu cepat dan kita punya pergerakan lambat sikit, mungkin kita sakit pinggang ke, kita dah tua sikit ke, jadi pergerakan kita tu tidaklah laju, maka sami Allahu liman hamidah dah habis dah, kita berhenti sekejap dan bila tetap berdiri kita baca Rabbana walakal hamd. Lepas tu nak sambung yang panjang lagi tu pun tak apa juga, nanti kita akan tengok hadis-hadis dia. Ataupun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Maksudnya boleh sampai berdiri, tetap tu berdiri sampai tu. Okey? Jadi boleh baca dan i'tidal boleh panjang dengan bacaan-bacaan lain juga yang kita akan tengok nanti. Lepas tu rawaina fi sahih Muslim, dan kami juga meriwayatkan di dalam sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami juga meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala, daripada Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia angkat kepala dia daripada rukuk, dia kata apa? Allahumma rabbana lakal hamd. Maksudnya bila dia angkat, dia tak kata sami Allahu liman hamidah, tetapi dia kata Allahumma rabbana lakal hamd. Sebab dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri ni tak ada pun sami Allahu liman hamidah. Nampak tak? Jadi kalau tak ada yang baca sami Allahu liman hamidah pun sah tak? Sah juga. Tak ada masalah sebab bergantung kepada zahir hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kita bila kita belajar ni macam-macam, kita tak perlu, kita mudah nak menerima amalan-amalan orang lain juga yang mungkin berbeza dengan kita, dengan syarat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ikut hadis ni, Abi Sa'id Al-Khudri dia kata kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bila Nabi angkat je kepala daripada rukuk, Nabi tak sebut pun sami Allahu liman hamidah, Nabi terus kata Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau kita tengok, panjang bacaan tu, maknanya kita masa kita i'tidal tu tidak perlu gopoh-gopoh. Baca elok-elok pelan-pelan. Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd sampai habis tu. Al-jadd minkal jadd. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Salat dan Abu Daud dan Imam Nasa'i juga. Makanya banyak cara kita boleh baca semasa kita proses nak bangun daripada rukuk dan juga semasa kita i'tidal. Boleh Maka kita harap Allah bagi kita kekuatan untuk kita mampu untuk memenuhi dan mengikut seluruh sunnah yang Nabi tinggalkan kepada kita dalam bab-bab di dalam solat ini. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan, dan kami meriwayatkan juga di dalam sahih Muslim min riwayat Ibn Abbas, daripada riwayat Ibn Abbas, dia kata Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'da. Kalau kita tengok macam lebih kurang je, tapi ada yang pendek, ada yang panjang, maka kita boleh pilih mengikut kemampuan kita dan kekuatan jihad kita untuk melakukan dan membaca zikir-zikir ini di dalam salat. Okey. Selepas itu kita tengok warawaina fi sahihil Bukhari. Imam Nawawi bawa lagi riwayat lain. Dia kata warawaina fi sahihil Bukhari an Rifa'at bin Rafi' az-Zuraqi. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Tengok hadis ni. Ini satu lagi contoh yang saya selalu sebut tentang isu
kita sebenarnya kita tidak boleh menambah-nambahkan apa-apa bacaan daripada kita selain daripada apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadat. Walaupun di dalam hadis ini pada permulaannya dibaca dan disebut oleh sahabat, tetapi ada pengakuan, ada recognition ataupun ada pengiktirafan dan persetujuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sebab Nabi hidup lagi. Kalau sekarang ni siapa yang mereka-reka bacaan di dalam solat, siapa yang nak mengiyakan, siapa yang nak bagi, yang recognize ataupun siapa yang nak mengiktiraf dan nak mempersetujui bacaan-bacaan kalau kita tambah bacaan itu di dalam solat. Maka ini satu keinsafan yang kita kena pegang betul-betul. Maka kalau pada zaman dulu sahabat baca, Nabi yang mengakui. Sekarang kalau kita tambah-tambah bacaan, tak ada siapa yang nak mengakuinya untuk menjadikan itu sebagai satu syariat yang kita boleh buat. Maka ini kita perlu insaf tentang perkara ini. Cukup dengan apa yang Nabi dah ajarkan kepada kita, itu pun dah cukup banyak dah. Boleh angkat, boleh kira dengan jari mungkin siapa yang baca bacaan ini di dalam i'tidal dia mengikut apa yang Nabi dah bagi kepada kita yang banyak ni. So, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Dia kata kami radhiyallahu anhu, kami pada satu hari solat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami solat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya daripada rukuk, dia pun sebut sami Allahu liman hamidah. Lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut sami Allahu liman hamidah, orang makmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang menafsirkan bahawa yang menyebut itu adalah Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi juga sebenarnya. Tapi mungkin orang lain juga. Tapi yang pentingnya rajulun wara'ahu, seorang lelaki yang berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum. Dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Kalau tengok riwayat yang lain, Nabi raja Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd yang pendek. Tapi lelaki ini, sahabat Nabi ini yang berada di belakang Nabi semasa solat ini, dia baca panjang sikit, lain sikit daripada yang kita dengar sebelum ni. Dia kata Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Dia baca doa itu, dia baca zikir itu. Falamman sarafa, bila masing-masing dah selesai solat, bila selesai je solat, qala mutakallim, Nabi tanya siapa yang sebut dan baca bacaan tadi tu, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi tu. Dan orang yang membaca doa itu dan zikir itu pun menjawab, dia kata akulah yang baca tu. Akulah yang baca doa tadi tu dan zikir itu tadi. Qala ra'ait, Nabi pun jawab, dia kata aku melihat beberapa orang malaikat, maksudnya beberapa 30 dan beberapa orang malaikat. Bid'ah ini kalau dalam bahasa Arab dia dari 3 hingga 9. 3 hingga 9 dan 30. Maksudnya 33 ke, 34 ke, 35 ke, 36 ke, 37 ke, 38 ke, 39 ke mungkin. Itulah jumlah. Dia kata aku melihat 30 malaikat lebih. 30 orang, 30 malaikat lebih. Lebih 30 malaikat, lebih 33 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Mereka ni duk berlomba-lomba untuk menulis pahala orang yang baca zikir itu tadi. Ramai malaikat, bukan seorang. 30 lebih. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berapa tak tahu. Tapi 30 lebih. Nabi kata yang duk berlomba-lomba nak menulis pahala, nak menulis amalan orang yang menyebut Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Maka kita ambillah fadilat dan kelebihan ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akui boleh baca dalam solat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi fadilat, memberitahu kepada kita fadilat. Malaikat-malaikat berderu-deru, berpusu-pusu, berlumba-lumba, lebih daripada 30 malaikat berlumba-lumba nak tulis pahala amalan yang berzikir sebegitu rupa di antara dan i'tidal itu.
Lepas itu kita tengok wa'lam anna hadhihi al-adhkar. Lepas daripada itu Imam Nawawi dia kata bukan. Imam Nawawi kata i'lam annahu yustahab ay yujma'a baina hadhihi al-adhkar kulluha. Ketahuilah bahawa disunatkan untuk dihimpunkan. Macam kita belajar sebelum ni juga banyak zikir-zikir semasa nak sujud rukuk dan sebagainya sebelum ni. Imam Nawawi tetap juga dengan metod dia. Imam Nawawi tetap juga dengan pendapat dia dan bagaimana dia mengajarkan kita berdasarkan hadis-hadis itu, bagaimana dia mengajarkan kita supaya kita tak rasa berat. Supaya kita tak rasa berat. Tapi bagi orang yang kuat, boleh himpunkan. Dia kata disunatkan untuk menghimpunkan di antara zikir-zikir ini keseluruhannya. Seperti mana kita sebut di dalam bab zikir dalam masa-masa rukuk. Banyak bacaan dalam rukuk kan. Jadi boleh himpunkan semua. Disunatkan untuk himpunkan semua. Fa ini qatasara ala ba'dihha falyaqtasir ala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau nak pendekkan dia kata maka pendekkanlah dengan bacaan apa? Bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kalau nak pendeklah. Makanya kita ni lagi pendek lah sebenarnya kan. Imam Nawawi kata kalau nak pendekkan kena baca macam tu. Tapi kita baca lagi pendek. Tu Imam Nawawi kata fa in balagha fil iqtisad iqtasara ala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kalau nak pendek lagi lah daripada tu yang macam kita tu amalkan selalu ni fala aqalla min dhalik. Maksudnya bacalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Janganlah pendek daripada tu lagi. Janganlah pendek daripada itu lagi. Imam Nawawi pesan lah. Imam Nawawi pesan berdasarkan hadis-hadis yang kita baca. Wa'alam anna hadhihi al-adhkar. Walaupun dia kata, ketahuilah dia kata, semua zikir-zikir ini semuanya adalah sunat bagi imam dan juga bagi makmum dan juga bagi yang solat seorang-seorang. Illa anna al-imam la ya'ti bi jami'iha. Kecuali imam ini tetapi imam tidaklah boleh buat mari semua bacaan-bacaan ini untuk dibacakan di dalam solat dia sebagai imam, kecuali kalau dia tahu makmum itu boleh baca panjang-panjang dan boleh solat lama-lama. Kalau dia tak tahu macam tu, dia kena pendekkan. Itu fiqh imam yang saya sebut. Wa'alam anna hadha dzikri sunnatun laysa biwajib. Dan ketahuilah bahawa zikir-zikir ini adalah sunat, bukan wajib. Walau tarakahu kuriha lahu karahata tanzih. Kalau dia tinggalkan, dia dapat hukum makruh lah. Makruh tidak bagus, tidak bagus. Wala yasjudu lisahwi, tidak payahlah sujud sahwi. Wa yukrahu qiraatul Quran fi hadzal i'tidal kama yukrahu fi ruku'i was sujudi wallahu alam. Dan juga dilarang, dimakruhkan, makruh hukumnya membaca Al-Quran pada ketika i'tidal seperti mana dilarang untuk kita baca Quran semasa kita i'tidal, seperti mana juga dilarang untuk kita baca Quran semasa rukuk dan sujud. Wallahu alam. Itu sebab kita disunatkan untuk kita himpunkan semua bacaan-bacaan ini, bacaan-bacaan yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, untuk kita menjadi hamba-hamba dia yang sentiasa bermujahadah untuk mendatangkan khusyuk di dalam solat, untuk melahirkan penyerahan diri kita secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok soalan Zat kok ada, harapnya tak ada sebelum kita masuk dalam bab zikir semasa sujud. Okey, alhamdulillah kita tak ada soalan. Sebab saya rasa part ini dia kurang ada kekeliruan, tidak ada masalah, sebab mungkin juga pada awal-awal dulu kita dah tanya banyak soalan. Alhamdulillah, harap-harapnya kita faham dan kita boleh meneruskan bacaan ini dengan agak pantas sikit. Bab azkarus sujud. Bab pernah menyatakan zikir-zikir secara di dalam sujud. Zikir di dalam sujud, bacaan di dalam sujud. Fa idza faragha min azkaril i'tidal. Bila mana dah habis dah bacaan zikir di dalam i'tidal, semasa i'tidal itu, kabbara wa hawa sajidan. Dia pun bertakbir, takbir intiqalat untuk pergi ke
keadaan sujud, maka dia pun bertakbir dan menuju ke keadaan sujud, seorang yang solat itu. Wa madda takbir ila ay yada'a jabhatahu 'ala al-ard. Dan apa? Madda takbir, dan panjangkan takbiratul intiqalat itu, takbir itu, sehinggalah dia letak dahi dia di atas bumi, di atas tempat sujud, atas jadah, atau rumput, atas batu, atas tanah, atas batu. Maka letak bila sampai je dahi di atas tempat kita nak sujud, maka kita dah sudah menyebut takbiratul intiqal itu, takbir itu. Allahu Akbar. Mungkinlah takbir ini akan jadi panjang sikit sebab pergerakan daripada i'tidal ke keadaan sujud itu agak jauh lah. Dia tak sama macam daripada rakaat Allah, sami Allahu liman hamidah. Dia tak samalah dengan Allahu Akbar. Sampai kita letak dahi kita di atas tempat sujud. Wa qad qaddamna hukma hadhihi at-takbirah wa annaha sunnatul law tarakaha lam tabtul salatuhu wa lam yasjud lis-sahwi fa idza sajada ata bi adhkari sujud. Kita pun telah bincangkan hukum takbir ini, bahawa hukum takbir ini adalah sunat. Kalau dia tinggalkan pun tidak batal solatnya, dan dia tak perlu pun sujud, sahwi. Fa'idha sajada, bila dia sujud, dia pun mula berzikir dengan zikir-zikir sujud. Dan zikir-zikir sujud ini pun banyak juga, macam rokok juga. Mungkin dalam zikir sujud ini dia ada tambahan lain lah dari segi doa. Nanti kita akan tengok. Rokok kita kena banyak azimu, kena besarkan, kena tasbih banyak-banyak di dalam rokok. Subuhun qudusun. فمنها ما روينا في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفات صلاة النبي. Dan di antaranya adalah apa yang kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada riwayat Hudzaifah Yamani, sebenarnya dah baca dalam bab rukuk, dalam bab sifat salat Nabi. Hina qara al-Baqarah, bila kita dah baca dah hadis ni yang Nabi solat dia baca surah Al-Baqarah wa surah Ali Imran wa surah An-Nisa fi raka'atil wahidah. Betul lah dekat sini dia kata rakaat pertama Al-Baqarah Nabi tak rokok selepas Ali Imran, Nabi hanya rokok selepas habis baca surah An-Nisa. Nabi kata, Hudzaifah al-Yamani itu dia kata Nabi tidak lalu bila dengan ayat rahmat kecuali Nabi mohon rahmat. Nabi tidak melalui ayat-ayat azab kecuali Nabi minta perlindungan daripada Allah SWT daripada azab. Kemudian qala thumma sajad, kemudian Nabi sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujudu qariban min qiyamihi. Dan sesungguhnya sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang sahaja dengan qiyam dia. Maknanya apa? Maknanya sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lama. Maknanya bila dia sebut kata subhana rabbiyal a'la tu banyak kali. Dia bukan 3 kali, dia bukan 5 kali, mungkin lebih daripada tu sebab panjang sangat sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka subhana rabbil a'la macam kita sebut sebelum ni, wa bihamdi boleh tak letak, tapi riwayat yang kuatnya tidak ada wa bihamdi, maka kita boleh dan kita tumpu benda yang memang sahih dah. Memang kita dah baca, kita dah belajar dah yang sahih, yang ada dalil yang betul. Bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu dibolehkan sebahagian pada ulama, tetapi kalau kita belajar hadis ini tak perlu baca wa bihamdi pun tidak mengapa. Banyakkan baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la dalam keadaan kita faham apa yang kita zikirkan. Boleh faham Lepas itu apa lagi yang Nabi baca di dalam sujud dia? Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dan kami meriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Dia kata
daripada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata, Aisyah ni bila Aisyah riwayat itu sebab Syiah, golongan Syiah bila dia menolak riwayat-riwayat yang datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia sebenarnya telah menolak sebahagian besar riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Nabi duduk dekat rumah, bagaimana Nabi berinteraksi dekat dalam rumah, bagaimana Nabi berkomunikasi dekat dalam rumah, bagaimana Nabi dan cara Nabi solat sunat dan solat sunat yang lain, solat fardu mungkin, dan solat sunat yang banyak di rumah, solat malam Nabi buat itu apa bacaan-bacaannya. Aisyah yang banyak dengar. Dan riwayat-riwayat daripada Aisyah banyak sangat-sangat tentang apa yang Nabi buat di dalam rumah. Maka bagi kalau Syiah tolak riwayat Aisyah, memang Syiah tolak riwayat Aisyah. Okey. Bila mereka tolak riwayat Aisyah ini, seolah-olah mereka sebenarnya dah tolak banyak sebahagian besar daripada riwayat-riwayat yang mengajarkan kita tentang syariat. Sebab Aisyah yang lama banyak hidup dengan Nabi di dalam rumah. Okey. Apa Nabi baca dalam rukuk dan sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami. Wa bihamdika, dengan segala puji bagi engkau ya Allah, Allahumma ighfirli. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Mana dekat sini ada doa. Rukuk boleh juga doa, tetapi dengan doa ini sahaja. Sebab ini yang datang dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doa di dalam sujud ada doa-doa lain yang kita boleh baca juga. Nanti kita tengok riwayat yang datang tentang perkara itu. Maka baca apa dalam sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, banyak-banyak kali. Lepas tu warawaina fi sahih Muslim Aisyah. Kami meriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ma qaddamnahu fi ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Maha suci engkau ya Allah, Qudus, maha bebas daripada yang memiliki segala kemuliaan dan keagungan. Qudus, Rabbul Malaikati war Ruh. Kita tengok kat sini apa dia terjemah, wahai zat yang maha sempurna lagi maha suci. Zat yang maha sempurna lagi maha suci. Rabbul Malaikati war Ruh, Tuhan malaikat dan Tuhan Jibril alaihi salam. Macam saya sebut hari tu, kenapa malaikat disebut dah malaikat, lepas tu kemudian ar-ruh, Jibril pun malaikat juga. Apa beza malaikat dan Jibril? Kita sebutkan bahawa bila disebutkan secara umum, dia merujuk kepada umum jenis makhluk itu. Tetapi bila disebut sebahagian daripada umum itu, maka ia membawa makna kemuliaan ataupun memberi sedikit respect ataupun penghormatan kepada, bukan sedikit, maksudnya memberi kehormatan kepada Jibril alaihissalam sebagai penghulu para malaikat dan juga malaikat-malaikat lain. Okey. Subuhun, subuhun qudus. Saya pernah sebut sebelum ni bahawa apa beza di antara tasbih dengan takdis. Okay. Tasbih itu apa? Kalau kita faham adalah subhanallah lah. Tapi dalam konteks yang lain, kalau kita tasbih ini adalah kita mensucikan Allah SWT daripada segala perkara yang tidak baik. Contohnya kita kata la yanam, Allah la yanam, Allah tidak tidur, maka itu tasbih. Allah tidak mengantuk, itu tasbih. Allah tidak makan, itu tasbih. Allah tidak buruk, itu tasbih. Tapi kalau kita kata qul huwallahu ahad, katakanlah sesungguhnya Allah itu satu, itu takdis. Allah itu maha mencipta, itu takdis. Allah itu maha mengetahui, itu takdis. Allah itu maha agung, itu takdis. Boleh faham maksudnya di antara beza di antara tasbih dan takdis. Di dalam bukan untuk kita mensucikan dan mengisbatkan segala
sifat yang kesempurnaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh baca dalam sujud subuhun quddus rabbul malaikatur ruh, subuhun quddus rabbul malaikatur ruh, subuhun quddus rabbul malaikatur ruh. Kalau kita dengar orang baca ni, kita tak payah kata dia sesat ataupun dia salah, sebab memang ada riwayat tentang perkara itu. Lepas tu akhrajahu Muslim fi salah. Maksudnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam solat. Selepas itu warawaina fi sahih Muslim aidan an Ali. Kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim juga daripada Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sujud, kana idza sajad, bila dia sujud dia kata apa? Dia kata Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau kita tengok Nabi baca apa dalam solat, dalam sujud dia, Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau aku bersujud, aku menyembah, aku sujud. Wa bika amantu, dan dengan Engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, dan bagimu aku menyerahkan, membuat penyerahan kepadamu secara keseluruhannya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku telah sujud kepada zat yang menjadikannya, yang membentuknya dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Wa syaqqa sam'ahu, dan zat yang menjadikan pendengaran, yang menjadikan telinga dan mengizinkan pendengaran, yang menjadikan mata, yang memberi penglihatan, yang menjadikan mata dan mengizinkan mata itu melihat. Sebab ada je telinga ada tapi tidak dengar, ataupun kurang dengar, ataupun ada mata tetapi tidak nampak ataupun kurang nampak. Maka ini doa dan pengiktirafan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Nabi baca lagi, tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci, maha berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana dia itu adalah sebaik-baik yang mencipta, sebaik-baik yang mencipta, zat yang telah menciptakan dan membentuknya dan memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Dialah yang mencipta sebaik-baiknya, sebaik-baik makhluk. Allah lah yang mencipta sesuatu daripada tiada. Allah yang menciptakan segala-gala perkara. Allah bukan macam makhluk lain mencipta, tetapi mencipta daripada barang yang ada. Manusia buat kereta tapi daripada barang-barang yang memang dah ada. Tapi manusia tak boleh buat besi. Manusia tak boleh nak buat plastik daripada, maksudnya madah ataupun material asal plastik itu. Siapa yang buat? Allah SWT. Allah lah yang mampu, hanya Allah je yang mampu menciptakan sesuatu daripada yang tiada. Lepas tu warawaina fil hadis as-sahih fi kutubis sunan. Kami meriwayatkan di dalam hadis sahih di dalam kitab sunan. An Auf bin Malik ma qaddamnahu fi fasli ruku'. Daripada Auf bin Malik. Apa juga yang ada, dan sebenarnya dari hadis Auf bin Malik ni kita dah bincang dalam bab rukuk. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahu at-tawil yaqulu fihi subhanatil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama qala thumma qala fi sujudihi. Dan kami meriwayatkan dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok, dan rokoknya panjang, dan dia baca di dalam rokoknya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah thumma qala fi sujudihi mithla dhalik. Maksudnya Nabi baca doa ini di dalam rokok dan di dalam sujud. Apa doanya? Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nabi baca dalam rokok dan Nabi baca juga di dalam sujud. Boleh amalkan insya-Allah.
Lepas tu warawaina fi kutubis sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajada ay ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan wa dhalika adnahu. Nabi kata siapa yang sujud, siapa di antara kamu yang sujud, maka dia sebutlah, dia kenalah sebut subhana rabbiyal a'la thalathan. Sebutlah subhana rabbiyal a'la tiga kali wa dhalika adnahu, dan itulah paling lekeh sekali ataupun paling kurang sekali bacaan di dalam sujud. Janganlah tak baca langsung, janganlah subhana saja, subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itulah bacaan di dalam sujud yang ringkas, bacaan ringkas di dalam sujud. Wallahu a'lam. Lepas tu dia kata apa? Wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah qalat tafaqqadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ni agak menarik sikit hadis ini, nanti kita sembang sikit Okey, kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim. Kejap saya nak tanya moderator, saya boleh lewat sikit, maksudnya saya boleh lajak sikit tak dalam 10 minit? Boleh Ustaz, silakan. Ya, Tak apa. Okey. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqqadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fatajassastu fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, wa fi riwayatin fi Muslim fa waqa'tu yadayya ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huwa mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min qubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku hilang Nabi. Tafaqqadtu ni aku hilang Nabi, maksudnya aku terbangun dari tidur dan aku dapati Nabi tak ada. Masa itulah lebih kurang. Aku bangun dari tidur dan aku dapati Nabi tak ada pada satu malam. Fatajassastu, dan aku pun mencari-cari, meraba-raba mungkin bilik Nabi pun kecil je sebenarnya, bukan macam bilik kita kan boleh guling sana sini. Bilik Nabi kecil je. Fa idza huwa raki'un aw sajidun. Bila aku nampak, bila aku jumpa je Nabi sebenarnya tengah sujud, tengah rukuk ataupun sujud. Dekat situ ada sedikit, maksudnya sama ada rukuk ataupun sujud, ataupun Aisyah nampak Nabi tengah rukuk dan kemudian sampailah Nabi sujud tu. Aisyah nampak. Dan Aisyah dengar apa yang Nabi baca. Apa yang Nabi baca? Nabi baca subhanaka wa bihamdik. Nabi baca subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta, maha suci engkau ya Allah dan segala pujian bagimu ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Dalam riwayat Muslim dia kata, dalam riwayat Muslim ni dia lebih menarik sikit untuk kita bincangkan sedikit lah. Fa waqa'tu yadayya ala batni qadamih. Aku masa Aisyah duk raba-raba, duk mencari-cari Nabi tu, macam bangun itu duk cari-cari gitu. Dan tanganku ini terkena tapak kaki Nabi, dua tapak kaki Nabi. Maksudnya Aisyah raba tu, cari-cari tu terkena dekat tapak kaki Nabi. Batn, tapak kaki Nabi. Maksudnya wahwa fil masjid. Masa tu Nabi, dia bukan kat masjid sebenarnya. Nabi solat. Maksudnya Nabi dalam keadaan sujud. Wahuma mansubatan. Apa maksud mansubatan? Mansubatan ni duduk macam kita duduk belajar sujud tu lah. Jari kaki tu macam tu. Itu mansubatan. Mansubatan ni berdiri. Kaki kita masa sujud mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Maksudnya sama ada dia duduk melepek ataupun dia tidak tegak. Tak boleh. Masa sujud, keadaan kaki kita masa sujud mesti lipat jari sikit dan tapak kaki kita tu tegak. Tapak kaki kita itu tegak. Maka itulah cara sujud yang betul. Maka pada ketika itu Aisyah raba-raba tu tersentuh tangan Aisyah tersentuh dua tapak kaki Nabi. Dan dia baca pada riwayat Muslim ni, lepas tu Aisyah kata dia dengar Nabi baca apa? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta perlindungan dengan keredaanmu daripada kemarahanmu. Wa bi mu'afatika min uqubati, daripada kemaafanmu, pengampunanmu terhadap kami, daripada akibat ataupun pembalasanmu. Dan aku juga wa a'udzubika min, okey, saya baca dulu doa. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Okey. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemarahanmu, daripada pengampunan dan kemaafanmu, daripada balasan dan akibat daripadamu. Dan aku juga minta berlindung dengan engkau daripada engkau. La uhsi sana'an 'alaika. Aku tidak mampu untuk menghitung pujian-pujian ke atas kamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkaulah seperti mana yang engkau puji ke atas diri engkau. Allah ni banyak puji diri dia sebab dia layak untuk dipuji. Allah sebut macam tu untuk mengajar manusia supaya manusia lebih banyak memuji Allah SWT. Tapi hakikatnya manusia kurang memuji Allah SWT, maka Allah suruh kita puji dia untuk mendapatkan keberkatan dan kenikmatan dan kerahmatan daripada Allah SWT. Kalau tengok saya pergi sikit kepada hadis ini kan. Kejap. Okey. Saya nak sentuh sikit sebab ini adalah dalil tentang kenapa kita dapati mazhab-mazhab lain ada yang mengatakan tidak batal solat, tidak batal wuduk dengan menyentuh lelaki dan perempuan. Maksudnya lelaki dan perempuan dekat sini adalah, jangan salah faham, lelaki dan perempuan dekat sini adalah suami isteri lah. Tapi bab yang sentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu confirm haram. Confirm haram. Bab batal tak batal air sembahyang itu nombor 2. Tapi hukumnya adalah haram. Tetapi kita bincang sekarang ni adalah tentang batal air sembahyang dan batal solat. Bila batal air sembahyang, batal lah solat tu. Tetapi Nabi tidak berhentikan solat dia. Bila tangan Aisyah terkena tapak kaki Nabi, ketika Nabi tengah solat, tengah sujud, tapak kaki Nabi tengah tegak tu, Aisyah tersentuh. Dan dekat sini tak ada pun sebut tentang Nabi berhentikan solat dia. Makanya itu boleh. Maksudnya tidak batal solat, tidak batal air sembahyang bersentuh suami isteri ni ya. Ataupun perempuan dengan lelaki bersentuhan tanpa sengaja. Kalau sengaja jadi haram, tanpa sengaja tu tak okey juga sebenarnya. Tapi nak ceritanya air sembahyang tidak batal mengikut pendapat mazhab yang mengambil pendapat itu. Dalam kitab yang saya baca, satu lagi yang biasa kita baca tu, dia ada caption, dia ada footnote dekat bawah tu. Dia kata ja'a 'inda Muslim fi hadith layya fi qiblatihi okey. Dalam hadis Muslim juga ada beberapa hadis juga. Dan satu hadis yang lain daripada Aisyah juga. Aisyah meriwayatkan hadis tentang ini saja pun ada 2-3 hadis. Dia kata aku tidur baina yaday Rasulullah SAW. Aku tidur di sisi Nabi lah. Maksudnya berhampiran dengan Nabi lah. Berhampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Aisyah kata warijlayya fi qiblatihi, dan kaki aku pada ketika itu duduk dekat kiblat. Maksudnya duduk dekat tempat Nabi nak sujud. Kan sekarang kita kata rumah Nabi ni kecil, bilik Nabi ni kecil sahaja. Bila mereka tidur pun, mereka berdua tidur, Nabi dengan Aisyah tidur pun, bila Nabi nak bangun semayang, memang dia semayang dekat situ je lah lebih kurang. Bukan nak lagi semayang jauh-jauh. Itu sebab kalau kita tapi sekarang kita tidur atas katil, kalau semayang atas katil sekali bergulik pula kan, jatuh pula. Maka hati-hatilah kalau tidur atas lantai, tidak ada masalah. Semayang dekat situ juga kalau tempat itu suci ya. Maka Nabi solat macam tu lah. Jadi bila Aisyah tidur tu, dua kaki Aisyah tu meluncur ke arah tempat Nabi nak sujud. Lepas tu Aisyah kata fa idza sajada ghamazani,
bila Nabi nak sujud je, Nabi tolak kaki Aisyah, halihkan kaki Aisyah tu. Nampak tak? Nabi pegang kaki Aisyah. Maka secara zahir nas hadis, dua hadis ini menunjukkan bahawa Nabi pegang dan Aisyah pegang dan Aisyah sentuh tapak kaki Nabi dan Nabi tidak berhenti pun daripada solat. Maka membawa makna tidak batal air wuduk. Tetapi jangan kita belajar sedikit fiqh lah sedikit. Khilaf. Nawawi dia kata apa dalam syarah Sahih Muslim, dia kata maka inilah dalil yang membawa kepada sesiapa di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa wuduk itu tidak terbatal dengan sentuh laki dan perempuan. Lepas tu Imam Nawawi kata tapi jumhur ulama kata batal. Kenapa mereka kata batal sedangkan nampak dah jelas dah di dalam hadis ini Aisyah dia sentuh Nabi dengan tapak tangan dia. Dan Nabi pun solat pada ketika itu tidak berhenti solat. Dan hadis yang datang satu lagi ni pun memang Nabi ambil dan alihkan kaki Aisyah untuk dia sujud dekat tempat yang dia sujud, dia boleh sujud dengan selesa. Kalau ikut zahir hadis, kalau ikut pemahaman kita kepada hadis tadi tu memang tidak batal lah. Tetapi bagi yang mengatakan batal, mereka kata وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل. Dia berkata Nabi sebenarnya dia alih dengan lapik, dengan ada lapik. Dia kata wahadha huwa zahir fi halin naim. Dia kata inilah yang zahir ataupun yang biasanya kalau kita tidur. Wallahu alam, Wallahualam, kita boleh bersetuju dengan kita boleh tak bersetuju selagi mana ia khilaf, sebab ulama ramai yang kata juga tak batal air semayang, ramai juga yang kata batal. Imam Nawawi nakalkan dekat sini, menukilkan dekat sini bahawa jumhur ulama kata batal, tetapi ada ramai juga yang kata tidak batal. Maka kita tengoklah, saya secara individu, saya secara personal, saya melihat perkara itu tidak batal sebab kita tengok Nabi bila dia solat, kan, Nabi bila dia solat, kaki yang tertegak, tapak kaki Nabi yang tertegak tu mustahil, macam susah kita nak kata Nabi solat dan tutup kaki dia masa dia solat. Satu. Yang kedua, Aisyah pula bila dia bangun dari solat, bila dia mencari-cari, dia sempat tak nak fikir. Wallahualam, kita bila kita bangun dari tidur, kita mencari-cari suami ke apa ke, kita sempat tak nak ambil kain dan lapik tangan kita dan pegang dan raba dan mencari-cari suami? Sempat tak agak? Dari segi logiknya kita kata Wallahualam, kita tak saya sendiri tak rasa benda tu, sebab ada ulama kata secara zahirnya tak batal lah sebenarnya. Walaupun Imam Nawawi kata majoriti batal. Jadi kalau ikut biasanya, kalau kita bangun dari tidur mencari-cari, kita tak terfikir pun mungkin nak lapik tangan kita untuk pegang. Wallahualam. Dan Nabi pun tidak tutup kaki dia, kalau ikut dalam hadis tidak zahir, secara zahirnya tidak tutup kaki dia tu dengan apa-apa lapik kain dan sebagainya. Dan Nabi pula bila dia tengah solat nak alihkan kaki Aisyah, wallahualam, ada yang mungkin kata kaki Aisyah bertutup. Mungkin itu yang menyebabkan mereka, wallahualam. Itulah kalau mengikut keadaan biasanya, kita kata wallahualam. Ini masing-masing, siapa yang nak kata batal boleh kata batal, siapa yang nak kata tidak batal, ambillah pendapat yang kata tidak batal, ambillah pendapat yang kata batal yang meletakkan kemungkinan ada lapik bila Aisyah pegang kaki Nabi. Jadi kita dalam bab ini kita kena berlapang dada. Kita kena menerima khilaf ini. Khilaf itu datang daripada, ini yang saya kata tadi, khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar itu khilaf yang datang daripada hadis-hadis yang sahih. Dan kebanyakan ulama berkhilaf tentang hadis yang sama. Ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang faham macam ni, ada yang faham macam ni. Wallahu alam, saya secara individu memegang kepada tidak batal. Bagi siapa yang berkata batal, maka dia boleh pegang kepada batal mengikut kaedah
pengeluaran hukum bagi ulama yang kata tidak batal. Wallahu a'lam, maka kita masing-masing ada dalil. Yang pentingnya kita khilaf, kita ada dalil. Batal, batal. Tak batal, ambil sembahyang. Tak batal, teruskan solat. Jangan bergaduh, jaga adab di dalam masyarakat supaya ilmu ini tersebar dengan luas. Ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu ibadat ini yang berpaksikan kepada dalil yang sahih, maka kita insya-Allah dapat beramal dengan tenang insya-Allah. Okey. Saya refer sikit komen. Nazrul tapak kaki menegak dan jari-jari menghadap arah kiblat, betul. Puan Rasidah tak terfikir apa? Tak terfikir apa? Saya tak clear. Puan Rasidah tak terfikir apa tu? Okey, Puan Rasidah ada ke? Sila beri jawapan. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada jubah Nabi, pakaian Nabi tidak isbal. Okey, mungkin ada jemaah yang tidak clear tentang apa itu isbal. Isbal ini adalah melabuhkan jubah di bawah tumit, di bawah buku lali. Maka pakaian Nabi sebenarnya kalau ikut tidak bawah daripada tumit, tidak bawah daripada buku lali. Walaupun Abu Bakar, ni cerita isbal sikit, cerita isbal. Sebab isbal ni adalah larangan sebenarnya untuk melabuhkan jubah dari bawah daripada buku lali. Tetapi Abu Bakar dia ada tanya, sebab Abu Bakar ada sebahagian pada sahabat ada juga melabuhkan sikit daripada buku lali. Tetapi itu sebab ulama bincang-bincang balik, sebenarnya larangan melabuhkan itu adalah larangan supaya tidak sombong. Sebab pada ketika itu orang-orang yang kaya-kaya ni sombong, melabuhkan jubah, melerit-lerit, itu tanda kesombongan. Jadi Nabi nak mengelakkan tu, angkat sikit, jangan labuh sangat, Itu sebab lil khuyala, ada satu term dia panggil lil khuyala, jangan takabur, jangan berasa berbesar diri sangat dengan melabuhkan kain lebih daripada buku lali. Jadi dekat bab isbal ni pun sebenarnya Tuan Nasrul dia ada khilaf dari situ, maka kita tidaklah boleh kata siapa yang pakai jubah di bawah buku lali dan pakai seluar di bawah buku lali itu adalah berdosa dan sebagainya, sebab illah atau hikmah larangan itu adalah berkaitan dengan jangan ada sombong dan takabur dengan kita ada pakaian yang lebih daripada orang lain. Okey. Intan kejap sebelum saya tengok pendapat peribadi saja, kedua-dua kes ini situasi tak sengaja dan darurat, wallahu alam. Okey, tak betul tidak sengaja. Yang pertama tidak sengaja. Hadis yang pertama kita kata Aisyah mencari-cari, dia tak sengajalah pegang. Kalau isu tak sengaja pun ia boleh membatalkan solat bagi pendapat yang kata batal solat, batal air semayang dengan sentuh lelaki dan perempuan. Faham tak? Bagi ulama dan pendapat yang berkata bahawa batal air wuduk dengan sentuh lelaki perempuan, dia tak kira sengaja atau tidak sengaja. Itu kena clear. Dia tak kira sengaja atau tak sengaja, sentuh je batal. Okey? Tetapi kalau kita tengok dalil yang kedua, Nabi bukan tak sengaja. Nabi memang sengaja angkat dan tarik. Nabi dah tahu dah. Kan? Kalau benda tu membatalkan air wuduk, Nabi tak pegang lah. Mungkin Nabi akan, wallahu alam. Tapi dua-dua perkara itu, yang pertama mungkin tak sengaja sebab Aisyah yang raba. Yang kedua, memang Nabi tarik kaki Aisyah dan alihkan daripada tempat dia nak sujud. Dan kita kena lapang dada dan kita boleh menerima bahawa mungkin Aisyah berselimut, Nabi alihkan macam tu, dan mungkin juga Nabi semayang itu ada kain izar yang menutupi tapak kaki Nabi, wallahu alam. Maka kita yang penting itu saya kata kita kena berlapang dada, sebab khilaf ini khilaf yang muktabar berdasarkan hadis yang sahih. Ulama-ulama berkhilaf dengan hadis yang sama, maka kita berlapang dada.
Sebab yang berpendapat begitu pun bukan orang awam macam kita, ulama-ulama besar, ulama-ulama muktabar yang mengatakan kemungkinan walaupun hadis yang sama. Maka kita berlapang dada, siapa yang nak kata batal wuduk maka silalah ambil air wuduk dan teruskan solat, dan siapa yang kata tidak batal wuduk maka teruskanlah solat dan teruskanlah buat amal-amal ibadat yang lain. Okey, saya tulis tadi secara logiknya Aisyah tak terfikir nak. Ya, betul. Secara logiknya masa kita mencari-cari, betul, masa kita mencari-cari, kita batal jaga daripada tidur, mungkin kita tak terfikir nak cari kain untuk lapik untuk kita cari suami dan sebagainya kan. Maka wallahualam itu pendapat kita yang kita rasa, dan ada ulama kata berlapik. Wallahualam itu kita serah kepada dan kita kekal di atas sisi pendapat ulama. Tapi dengan syarat yang saya kata tadi, di atas hadis dan dalil yang sahih. Itu yang penting. Penerangan Ustaz ni untuk hal tersentuh suami isteri secara tak sengaja ke Ustaz? Ya. Sebenarnya, okey, Puan Faridah, bagi orang, kita ataupun bagi mazhab yang berpegang kepada pendapat tidak batal air semayang sentuh lelaki dan perempuan, dia tak kira dah. Sama ada sengaja atau tidak sengaja, dia tidak batal. Itu sebab saya kata tadi, kalau kita berpegang kepada pendapat, maksudnya Nabi mengalihkan kaki Aisyah semasa dia nak sujud itu, memang Nabi sengaja alihkan. Kalau kita pegang kepada pendapat kata Nabi tak lapik pun dia pegang je kaki Aisyah dan alih, maknanya tidak ada isu sengaja atau tidak sengaja. Tidak ada isu sengaja atau tidak sengaja. Boleh faham Maksudnya kalau siapa yang berpegang kepada pendapat kata batal air semayang sentuh lelaki dan perempuan, sama ada sengaja atau tidak sengaja tetap juga batal. Tapi bagi pendapat ulama yang kata tak batal, sama ada sengaja atau tidak sengaja tetap juga tidak batal. Bab sengaja tak sengaja itu bab dia kita sentuh bab sentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram secara tidak sengaja, maksudnya berdosa atau tidak. Macam kita pergi Mekah contohnya kan. Ada ulama kata okey, kalau kita menyentuh batal, kalau kita disentuh tidak batal. Itu sebenarnya perbahasan itu pun sebenarnya khilaf juga. Tapi yang pentingnya siapa yang berpegang kepada tidak batal, sama ada sengaja atau tidak sengaja, tidak batal. Siapa yang pegang kepada pendapat kata batal, sengaja atau tidak sengaja, tetap juga batal. Okey. Tapi bab sentuh laki dan perempuan bukan mahram, kalau kita sengaja haram, kalau kita tak sengaja itu tidak haram. Sebab tak sengaja tersilap. Wallahualam, semoga Allah menjaga kita daripada segala dosa. Mungkin Sayyidina Aisyah belum balik. Ini tidak sebab kena tengok juga. Pada ketika ini syariat solat dah ada. Syariat solat dah ada. Isu balik tak balik ni tidak ulama tidak bincang tentang isu balik ini dekat sini sebab pada ketika ini Aisyah dah besar. Okey. Kalau nak tahu juga saya sentuh juga tentang Aisyah ni sebab Nabi memang dengan Aisyah, maksudnya kahwin dengan Aisyah. Ada yang kata kahwin dengan Aisyah pada umur 6 tahun. Tetapi tidur dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Itu pendapat ulama yang dibincangkan tentang Aisyah ini. Semoga kita faham dan kita boleh counter balik. Ada orang kata yang Nabi ini kahwin dengan budak bawah umur ke tak. Perjanjian awal, okey, pasal umur 6 tahun. Tetapi Nabi mula tidur dengan Aisyah, maksudnya bersama dengan Aisyah pada umur Aisyah 9 tahun. Umur 9 tahun dah cukup umur baligh bagi seorang perempuan yang kategori duduk dekat Arab contohnya kan, dekat Eropah contohnya kan, dekat Malaysia ni mungkin. Dulu-dulu pun sebenarnya dekat Malaysia pun awal balighnya hukum-hukum baligh itu sebab kita tak pelik kalau ada tok nenek kita dulu kahwin umur 12 tahun, 13 tahun. Sebab dia baligh awal, tak tunggu 19 tahun. Mungkin pada awal tu dah baligh dah, lepas tu dah mula kahwin. Jadi isu Aisyah baligh tak baligh ni itu tidak dijumpai di dalam perbahasan inilah, wallahu alam. Puan Rafidah, darurat sebab menghalang Nabi sujud. Oh, okey. Tidak, saya
ini okey, perbahasan tentang darurat ni pun tidak dijumpai juga. Wallahualam setakat ni bila sebab dah banyak kali juga sebenarnya membicarakan tentang hadis-hadis ini yang berkaitan batal tak batal ni, tetapi tidak dijumpai tentang isu darurat. Tidak dijumpai tentang isu darurat. Wallahualam mungkin lain jemaah di dalam ni mungkin kalau dah jumpa ulama pun dah bincang benda ni dalam konteks darurat, boleh share dengan saya rujukan, nanti kita bincang insya-Allah. Juga tentang baligh dan darurat, wallahualam saya belum jumpa. Mungkin ada tapi saya belum jumpa. Wallahualam. Masa sujud boleh ke baca waj'alni min Allah Akbar. Saya tak boleh nak baca ni. Nur Aida. Ustaz. Ya. Waj'alni min utaqaika minan nar. Waj'alni min utaqaika minan nar. Tak ada masalah sebab di dalam sujud, okey, itu saya kata tadi. Terima kasih. Di dalam sujud kita boleh baca doa. Kan bagi tahu dah tadi, sebenarnya kita tak sampai lagi hadis, tak sampai. Hari ni tak dan kot. Hari ni tak dan. Mungkin esok kalau saya sempat kita pergi kepada dia beza di antara rukuk dengan sujud. Rukuk kita banyak kena ta'zimkan Allah, tasbih dan sebagainya, tapi dalam sujud kita boleh ta'zim dan tasbih dan juga doa. Maka kalau ini doanya pun tak ada masalah lah sebab doa itu umum. Doa itu umum. Adakah sembahyang sunat hadiah? Sembahyang sunat hadiah ni apa? Sembahyang sunat ni ke? Sembahyang sunat untuk orang meninggal ke? Untuk arwah, Ustaz. Untuk arwah ni sebenarnya wallahualam dalam mazhab Syafi'i saya pun dah dengar lah, tapi saya nak kena bincang lah, saya nak kena check balik lah benda ni. Saya sembahyang sunat ghaib, sembahyang ghaib tu ada. Sembahyang sunat hadiah ni biasa dengar dan saya tak sempat nak check lagi. Nanti saya cuba check insya-Allah, kalau saya sempat esok saya datangkan dengan jawapan insya-Allah. Saya baru dengar lah ni. Itu yang saya tanya tu, nak minta kepastian kan. Dengar ada kuliah kan? Ada kuliah dalam, ada ustazah tu bagi tahu. Okay. Saya nak confirm. Okey, kalau saya dapat nanti saya passing dekat Opah ke, nanti minta Opah belaskan ke, insya-Allah. Okey, terima kasih. Okay. Asalkan kita faham kenapa kita, okey. Betul. Sama ada kita, asalkan kita faham sama ada kenapa kita agree dengan, okey betul. Memang ada solat sunat hadiah untuk arwah betul. Nanti saya check. Okey, kejap. Maknanya jika kita tak ada maknanya jika kita dah berwuduk nak ke masjid dalam kita tersentuh suami, tak perlu dalam berwuduk. Puan Rasmi, ada hadis lain juga, Nabi cium Aisyah ada juga, Nabi terus solat ada juga. Dia bukan dalil ni sahaja yang membawa kepada pendapat ulama yang kata tidak batal air semayang tu, nanti kalau sempat kita bincangkan yang tu juga. Jadi itu sebab bila kita lihat kan, banyak juga jadi bukan konflik lah, kadang-kadang isteri nak salam dengan suami nak pergi mas surau kan, suami nak pergi surau, tambah-tambah baru lepas kahwin kan, intim, idealnya suami dah ambil wuduk, nak salam, isteri nak salam dengan suami, tapi tak boleh lah, sebab suami dah ambil wuduk, nanti batal wuduk, tak boleh nak pergi solat, nanti susah. Jadi wallahualam, makanya kalau kita mengikut pendapat kata batal wuduk, makanya kita tak bolehlah salam suami kita kecuali berlapik. Bolehlah juga salam, berlapik. Boleh salam, tak ada masalah. Salam ke nak peluk ke, suami kita nak pergi surau, nak pergi masjid tu peluk lah, tapi berlapik. Kalau siapa yang berpegang kepada pendapat kata batal wuduk dengan sentuh. Tapi kalau siapa yang pegangkan dengan pendapat kata tak batal wuduk dengan sentuh, maka bolehlah, tetapi kalau ikut mazhab Maliki dengan tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat batal air semayang. Itu ijtihad para ulama tentang perkara itu. Ada yang kata boleh buat solat sunat hadiah hari-hari. Okey, nanti kita tengok itu bab solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah. Okey, kejap. Okey, solat sunat hadiah. Saya kena carilah yang ni sebab saya tak arif juga tentang ni. Okey. Jadi Puan Tusmirah Samingin, ada nak tanya ke? Nur Adida Sarudin. Ada yang nak tanya ke? Sebelum insya-Allah. Dah tanya dah. Okey, dah tanya dah. Okey. Jadi okey, Puan Tusmirah. Masa zikir, masa sujud tu tak boleh kata baca ayat Quran kan Ustaz? Tak boleh. Masa sujud dengan rukuk dia ada larangan. Nabi memang larang kita daripada baca ayat Quran. Tapi kan Ustaz, zikir la ilaha illa anta subhanaka zalimin tu,
Kan itu ayat Quran kan dekat surah Anbiya tak salah. Ya. Itu Habis tu macam mana, itu Ustaz? doa Nabi Yunus dalam perut ikan nun tu. Yang tu kita boleh berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Quran dengan niat kita berdoa, bukan niat kita baca Quran. Oh, maksudnya Boleh kita baca boleh Rabbana lah. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh baca di dalam sujud, tetapi niat kita bukan kita baca Quran. Niat kita dekat situ adalah kita doa, bukan niat kita baca Quran. Sebab memang la ilaha illa anta tu kan memang ada dalam Quran kan. Betul. Itu doa Nabi Yunus dalam perut ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Memang ada dalam ayat Quran, memang ada dalam Quran. Jadi boleh baca doa itu dengan niat kita doa, bukan niat kita baca Quran. Niat kan kita berzikir je lah masa tu Niat kita doa dan berzikir. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi. Waalaikumsalam.